Assalamualaikum, salam perjuangan. Selamat datang ke podcast Suara Hartanah episod ke-40. Episod khas untuk mengupas dan mengulas Belanjawan 2025 yang baru-baru ini telah diumumkan oleh kerajaan pada 18 hari bulan Oktober. So kita beberapa hari selepas pengumuman dan Ahyat dah membaca seluruh teks ucapan ini dan of course mengikuti perkembangan Belanjawan 2025 sejak sebelum, semasa dan selepas dengan kenyataan-kenyataan media dan sebagainya, ulasan-ulasan media. So hari ini tuan-tuan dan puan, kita akan mengulas Belanjawan 2025 dari kacamata, dari perspektif hartanah. Anda tidak akan dapat ulasan sebegini di mana-mana pun, di dalam media, dalam TV, dalam online, dalam radio. Tidak ada orang yang mengulas dari sudut pandangan hartanah. Itu yang Ahyat akan lakukan. Dan apa yang Ahyat telah dapati bila buat kajian sendiri, ada 20 perkara. 20 perkara yang Ahyat nak kongsikan untuk anda. Okey, so belanjawan ni apa dan bagaimana dan prosesnya itu kita tak nak ulas. Kita nak ulas terus apa cerita belanjawan terhadap industri hartanah dan bagi mereka yang berminat dalam dunia hartanah. Macam okey tak? Best tak? Kalau best, boleh tak anda like, anda share, anda komen, anda bagi tahu kawan-kawan, wow, podcast Suara Hartanah ni memang terbaik di alam semesta. Bukan sahaja terbaik di Malaysia, di rantau ini, di dunia, tapi di alam semesta. Memanglah Ahyat punya podcast, mestilah Ahyat cakap bagus kan? Okay, so guys, bagi mereka yang tahu, Belanjawan 2025 ni diumumkan pada Jumaat 18 Oktober oleh Menteri Kewangan. But of course PMX selaku Menteri Kewangan tu, PMX sendirilah yang membaca selama lebih kurang hampir 3 jam, 2 jam lebih di Parlimen. Dan sebelum itu, sahabat-sahabat semua nak cerita, sebelum itu ada macam contoh ada stesen-stesen TV yang menjemput Ahyat untuk mengulas tentang belanjawan. Beberapa kali, rasa 4 kali dalam masa lebih kurang sebulan, dalam bulan Ogos tu dan sebelum tu dah memang rancak berbincang tentang belanjawan. So bila kita nak mengulas cerita pasal belanjawan ni, dia bukan dengar pada hari itu dan tiba-tiba nak ulas. Tidak. Dia dah berbulan-bulan lamanya dah bercakap, bercerita, mengulas, mengomen. Kita dah bincang berbulan-bulan lamanya. Okey, dan bukan sahaja itu. Ahyat dah mengulas belanjawan ni sejak tahun berapa tahu guys? Sejak tahun 2012. Itu adalah tugasan pertama yang Ahyat telah diberikan oleh seorang mentor Ahyat, Sifu Ahyat. Dia nak Ahyat naik atas pentas. Dia cakap, Ahyat, you are ready. It's your time. I nak jemput you jadi one of the panelists. Masa tu tak silap saya ada 3 ke 4 orang. Saya salah seorang daripada panelis tu. Dan dia nak saya ulas masa itu bajet 2012. That was in November 2011. Ya Allah, 13 tahun yang dulu guys. So masa tu Ahyat dah memang dipaksa, disukarelakan dan dilatih untuk mengupas belanjawan dalam perspektif hartanah. So benda ni, apa yang Ahyat buat ni bukan beberapa hari punya cerita. Ini dah berbulan-bulan, bertahun-tahun, berdekad lamanya. So this is what I'm going to do for you guys and I'm going to do the best for you. Okay? So first of all, itulah ceritanya. Okay. Secondly, bercakap pasal belanjawan ni nak bercerita ni, sebelum nak bercerita pasal belanjawan, Ahyat kena cerita dulu benda ni. Okay. Bila kita ada orang, dia macam ada makna ke nak ambil tahu pasal belanjawan ni? Silap-silap tak jadi pun.
Okay, ada yang rasa macam tu. Dan ada juga yang rasa macam ni tau. Dia rasa macam, aku tak suka lah siapa yang tengah umumkan tu. Tak kisahlah kan, dulu time kerajaan sana ke, sekarang kerajaan sini ke. Bila kita ni Hayat kena pesan. Bila kita ada perasaan negatif tentang apa yang diumumkan, so mata kita tidak akan pernah nampak peluang-peluang yang ada. Oh, kita nak tengok peluang ke ni? Okay, itu yang nak cerita ni, part 3 ni nanti. Tapi basically guys, kalau you tak boleh nak, bila kita bercakap pasal belanjawan 2020, belanjawan, kita memang tak boleh nak elakkan bercakap pasal politik. So ada orang yang terlalu emosi pasal politik ni. Kerana dia undi untuk orang tu. Dan atau dia tak undi untuk orang tu. So dia mungkin sangat suka, so maka dia cakap belanjawan ni terbaik. Kalau dia sangat tak suka bendera tu, dia akan cakap belanjawan ni tak baik. So Hayat nak menyeru sahabat-sahabat semua. Bila kita nak ulas belanjawan ni, kita kena neutral dan bukan senang. Okay, Hayat rasa Hayat sangat neutral. Sangat neutral tu nanti you all lah yang boleh nilai. You all boleh nilai adakah Hayat ni betul-betul neutral. So benda yang bagus, Hayat akan cakap bagus. Benda yang tak bagus, Hayat akan cakap tak bagus. Kan fair kan macam tu? Kita undi ke, kita tak undi ke, kita sokong bendera tu ke, kita tak sokong bendera tu. Macam mana kita nak keluarkan diri kita daripada emosi politik tu, dan kita nak melihat kandungan belanjawan ni supaya, okay, kita nak masuk ke part 3, supaya kita boleh teropong peluang-peluang yang ada. Nak teropong peluang ni, banyak sangat peluang kalau kita nak teropong. So kita kena kecilkan lagi teropong itu, just nak teropong peluang hartanah. Macam guys, that's why Hayat cakap, you takkan jumpa benda ni kat mana-mana. Di alam maya, di secara fizikal, dekat radio, dekat TV, dekat majalah, kat mana-mana Okay. So kita nak teropong peluang-peluang. Okay. Dan kita nak teropong peluang-peluang hartanah, khususnya hartanah. Okay. So itulah yang kita nak buat, because dia sangat-sangat best. Sejujurnya, belanjawan kali ni memang sangat-sangat best. Okay. Alright. So bila kita nak teropong ni, kita nak menggunakan satu teknik. Teknik tu ialah menggunakan teknik follow the money. Ini saya belajar daripada sifu saya, Sifu Ho Chin Sun. Sifu Ho Chin Sun, Raja Peta Malaysia. So Sifu Ho Chin Sun ni cakap apa? Kita nak study peta hartanah pun, kita kena study apa? Follow the money. Kita lihat kerajaan pump duit kat mana, projek-projek, mega-mega projek ni, infrastructure projects dekat mana, industrial projects kat mana, pemaju-pemaju tengah buka tanah kat mana. Nampak tak? We follow the money. Don't follow the monkey. You follow the money, don't follow the monkey. The monkey tu ialah siapa-siapa je yang nak bagi pendapat pasal belanjawan. Dan selalunya mungkin belanjawan, pendapat-pendapat kawan-kawan kita ni akan jadi pendapat yang negatif. I mean, you can survey, you tanya kawan-kawan you pasal belanjawan. Mungkin dia orang pun tak ambil kisah, tak tonton pun tak ambil tahu. Yang ambil tahu tu mungkin dia orang akan cakap, oh ni tak bagus lah, ini tak bagus lah. Memang dan semua orang macam handal gila. Diorang ni macam pakar ekonomi dan pakar peruntukan kerajaan. So bagus kita nak dengar. Macam Hayat ni pun macam lah pakar sangat kan. Orang lain pun cakap diri dia pakar juga. But basically ini adalah ulasan Hayat lah. So follow the money, don't follow the monkey. And kita nak tengok kat mana duit ni pergi. So duit ni akan menentukan hala tuju dan signal. Signal untuk apa, brothers and sisters? Signal untuk kerancakan bisnes, kegiatan ekonomi dan kerancakan populasi. Dua kerancakan ini pasti akan memberikan impact yang luar biasa kepada pasaran hartanah. You guys get what I mean? So that's what we're going to use, lensa itu. So semua orang pakai teropong tu, semua orang pakai spek mata tu boleh. Dan kita akan melihat belanjawan 2025. Alright. Cukup untuk opening. Itulah 2-3 perkara Hayat nak buat untuk opening. Okay. Now, kita nak bercerita tentang belanjawan 2025. Okay. Hayat nak tanya anda. Ada berapa... Okay. Kita nak bercerita pasal berapa banyak yang kita nak kena baca ni belanjawan ni. Okay. Ceritanya macam ni.
Belanjawan 2025 ni kalau ikut teks ucapan, kalau nak baca satu persatu, ayat demi ayat, pun akan mengambil masa 2 ke 3 jam. So bayangkan kita kena ulas dengan begitu terperinci. So belanjawan ni ada 135 muka surat. Macam guys. 135 muka surat. Ada 295 perenggan. Ni tak termasuk sub perenggan. So setiap yang bernombor tu adalah perenggan-perenggan dia. Sub perenggan pun ada sub-sub lagi perenggan. Dan dalam belanjawan 2025 ni ada 60 ikhtiar. Maksudnya fokus-fokus dia lah. So saya akan sebut one by one. Alright. So persoalannya, dalam 295 perenggan ini, dalam 60 ikhtiar ini, ada berapa perenggan, ada berapa ikhtiar yang bercerita tentang hartanah? Ada berapa? Guys, ada berapa? Okay, Ahir nak bagi tahu. Ahir dah study, Ahir dah kaji. Dan hanya ada 3 perenggan sahaja daripada 295. Maksudnya lebih kurang 1% je. 1% daripada, kalau ikut perenggan lah, 1% daripada belanjawan 2025 ni menyentuh tentang hartanah, sabar dulu, secara direct. Tapi ayat cakap tadi, ayat nak ulas 20 perkara tentang belanjawan yang melibatkan pasaran hartanah. Tiga perenggan daripada 295 tu hanya yang menyentuh tentang hartanah direct. Dan ada yang lain-lain tu yang bercerita tentang hartanah sebenarnya. Dan mungkin apa yang ayat akan kongsikan, mungkin anda tak nampak, tak sangka selama ni apa yang diumumkan itu sebenarnya ada kesan kepada dunia hartanah. So you guys gonna enjoy this. Stay right to the end. Okay. Alright. Kalau ikutkan ikhtiar, ada 60 ikhtiar. Maknanya ada 60 usaha atau tindakan utama kerajaan, fokus utama kerajaan, dan ada 60. Ada berapa ikhtiar yang menyentuh tentang rumah? 1. 1 sahaja. 1 daripada 60 ikhtiar yang direct bercerita tentang hartanah. Okey. So, kat mananya? Okey, mari kita tengok Kat mana kita tengok Okey. So, sekarang ni kalau kita tengok, mari kita masuk. Yang pertama, kita nak masuk terus ikhtiar yang kerajaan fokus terus kepada perumahan atau hartanah. So, kalau ikutkan dalam teks ucapan ni, ini merupakan ikhtiar yang ke-43. Dan dia bermula dengan, tengok ni perenggan 224, 225 dan 226. Itu je. Dalam banyak-banyak 295 ni. Ini pun dekat ujung-ujung je baru. Alamak. Geng-geng hartanah menunggu ni. Because wish list banyak. Lebih kurang berbelas-belas. 20 wish list. Ada yang nak HOC. Ada nak deposit madani. Macam-macam lah. Kelonggaran untuk pemaju lah. Macam-macam lah kita. Industri hartanah ni minta. Tapi satu pun tak keluar dalam belanjawan 2025. Maybe satu nanti saya akan kongsikan. The third perenggan yang saya nak sentuh ni. Perenggan 226. Okay, so yang pertama dia bercerita tentang apa? Kerajaan nak meletakkan keutamaan memastikan perumahan mampu milik untuk rakyat. So, kerajaan disebut bawah ikhtiar rumah kediaman rakyat. Nak bercerita tentang peruntukan hampir 900 juta. So it's kind of weird because sebelum-sebelum ni kalau Ahyat tengok dalam belanjawan-belanjawan sebelum ni, dia bukan jumlah yang bulat-bulat macam ni. Contohnya bulat macam 900, 150 ribu kan bulat-bulat lah kan. Sebelum-sebelum ni ada je figure yang macam contoh 354 juta contoh. Tapi dia kerajaan letakkan secara jelas. In fact PMX pun sebelum-sebelum ni dia sebut je the peruntukan yang exact. Tapi kali ini diumumkan hampir 900 juta. So tak tahulah 899 juta ke 800 berapa juta kita tak tahu. But basically 900 juta yang diperuntukkan untuk 2 program. Program residensi rakyat which is the PPR baru which is the PRR, and then the second thing is the rumah mesra rakyat. So PPR dengan RMR allocated
900 million ringgit dan dijangka akan membantu 17,500 penghuni baru. Ada projek-projek yang dah diumumkan sebelum-sebelum ni yang akan siap 30 projek tahun ni, but ini peruntukan baru. So itulah dia. Dan kalau dilihat, Ayat tengok ada peruntukan-peruntukan tahun-tahun sebelum ni, okey. 2023 2023 Ayat buat macam ni je lah, sharing Ayat macam ni okey, 2023 okey. 2023 is 720 juta, 25 juta, 2024 904 juta dan 2025 tu 900 juta. Okey. So peruntukan tu konsisten dan dengan tahun-tahun yang lepas, but basically tahun-tahun yang sebelum ni pun dia sebut macam ni tau guys. Dia akan asingkan tau. Peruntukan untuk PPR berapa and peruntukan untuk RMR tu berapa. But kali ni kerajaan just rangkumkan semua untuk membantu. Okey, apa yang Ayat dapati, bajet peruntukan yang kerajaan berikan untuk PPR atau PRR selalunya lebih kurang 25,000. Contohnya 25,000 untuk satu unit. You cuba bayangkan 25,000 nak bina satu unit PPR. Wow, boleh ke tidak kan? And diperuntukkan untuk RMR ni boleh jadi, kalau tak silap Ayat buat kiraan sebelum-sebelum ni 80 ke 100 ribu bajet satu unit untuk satu unit RMR, Rumah Mesra Rakyat. So kalau ada orang tanya, adakah jumlah ini cukup? Adakah jumlah ini cukup? So jawapan Ayat, jawapan ni macam ni 900 juta tu bunyi banyak. Tapi dalam dunia hartanah 900 juta ni adalah satu jumlah yang kecil kerana melibatkan hartanah. So kalaulah 900 juta ni kita bercakap pasal satu unit tu 100 ribu, dia hanya dapat membantu 9,000 rakyat Malaysia, betul tak? So kat sini kita boleh lihat dengan peruntukan 900 juta ringgit ini dia dapat membantu 17,500 rakyat Malaysia. So dalam konteks populasi Malaysia, ini pun ada ditanya Ayat ditanya tentang perkara ni oleh RTM. Apa pendapat Ayat tentang 900 juta ni? So Ayat cakap macam ni, dalam konteks populasi Malaysia yang dah pecah 34 juta, sudah pasti 900 juta ini tidak mencukupi. Dan Ayat tambah lagi, kerana lonjakan belanjawan kita daripada 390 bilion tu melonjak ke belanjawan paling tinggi dalam sejarah Malaysia, 421 bilion ni. So kalaulah kita anggap kerana belanjawan ini bertambah sekian banyak, okay, I don't know, maybe 5 or 10%. So kalau kita lihat secara sama rata, sepatutnya semua inisiatif-inisiatif ni mendapat lonjakan 5 ke 10%. So kalau lonjakan 5 ke 10% daripada tahun lepas, sepatutnya at least we are talking about maybe 1 billion untuk tujuan PPR ni. So dia selarilah dengan kenaikan belanjawan kerajaan berbanding dengan tahun lepas. But then again, kita boleh lihat kerajaan fokus kepada benda-benda lain. Yang kerajaan rasa, mungkin diorang rasa benda tu lebih penting sekarang. Contohnya, Kementerian Pertahanan mengatakan belanjawan peruntukan yang dia dapat 21 bilion tu sangat tidak mencukupi, memandangkan kita ada isu-isu kedaulatan negara yang sangat-sangat kritikal sekarang. Tapi kerajaan menambahkan daripada 50 bilion jadi 60 bilion lebih untuk Kementerian Pendidikan. Second yang mendapat peruntukan yang lebih sikit daripada tahun lepas, but second yang paling banyak is perubatan. So nampaklah kerajaan dia fokus kepada dua perkara ini, dan itu boleh kita bahaskan. Adakah anda setuju atau tidak? I was expecting untuk dinaikkan yang lebih banyak kepada perubatan, because Ayat kebetulan Allah rezekikan baru-baru ni mak pun ayah pun selalu pergi hospital, dan kita boleh lihat keadaan hospital ni memang sangat memerlukan dana lah. Okay, but coming back to hartanah, itulah cerita dia. Lama sikit saya bercerita pasal PRR dengan RMR ni lah. Okay,
So what do you guys think about this? Cukup ke jumlah ni? Tapi saya ada jawapan. Okey. Ada orang, ada yang bercakap macam ni. 900 juta untuk bina rumah untuk orang miskin, untuk orang yang memerlukan di Malaysia. So syukur alhamdulillah. Kerajaan menunjukkan bahawa kerajaan konsisten dan terus berikan komitmen untuk membantu rakyat Malaysia yang amat memerlukan bantuan untuk memiliki rumah dan diteruskan dalam Belanjawan 2025. Okey, yang itu pertama. Kedua, memanglah tak cukup 900 juta ni. Of course, kalau kita nak bantu rakyat Malaysia ni lebih daripada 17,500 orang ni, kita perlukan lebih dana kan. Tapi macam ni lah, poin akhir macam ni. Lebih baik ada ni 900 juta ni daripada tak ada. Yang mana lagi baik? 900 juta ke 0 juta? Lebih baiklah 900 juta kan. Okey lah. Kerana ada banyak inisiatif dan fokus-fokus lain yang akan membantu rakyat Malaysia itu mampu untuk memiliki rumah sendiri. I mean, it's arguable, but this is my thoughts. Okay, so that's yang pertama. Okay, perkara kedua ialah SJKP, guys. SJKP ni dia dalam ikhtiar yang sama, ikhtiar ke-43 Rumah Kediaman Rakyat, muka surat mana ni? Muka surat yang ke-103. Okay, so SJKP ni, okay, saya buka macam ni lah. Okay, SJKP ni benda yang Hayat sangat-sangat sokong. Hayat ingat lagi 2 tahun lepas Hayat dijemput untuk dialog dengan Timbalan Menteri masa itu, Timbalan Menteri Kewangan, nak menyampaikan usul dan hasrat dan harapan industri hartanah. Dan pada ketika itu saya kata, tolong kita perlukan dana yang lebih untuk jaminan kerajaan untuk program SJKP. Okey, nanti saya keterangkan. So SJKP ni pada ketika itu hanya dapat 2 bilion. Dan kami ramai lagi lah wakil-wakil daripada industri hartanah ni dia menyokong SJKP. Akhir antaranya yang betul-betul lantang dan agresif bercakap pasal SJKP. Sampai masa itu saya ingat lagi wakil-wakil dari SJKP yang juga ada dalam mesyuarat itu, diorang datang jumpa Ahyat, diorang cakap, terima kasih lah Encik Ahyat, terima kasih. Oh, kasih bakar sikit Encik Ahyat. Terima kasih. Kita orang pun dah mengusulkannya dan alhamdulillah pada ketika itu 2 bilion naik 5 bilion. Yang itu pada tahun berapa? Itu pada tahun Okey, itu pada tahun 2022 2 bilion, 2023 5 bilion, 2024 10 bilion. Tahun ini kita ada 10 bilion katanya. Dan diperuntukkan 12.8 bilion untuk tahun 2025, guys. Ini bagus. Kenapa bagus? Kerana apa, guys? SJKP ni tugas dia nak membantu rakyat Malaysia yang tidak ada payslip, yang tidak ada gaji tetap, yang mungkin berniaga sendiri, yang terlibat dalam ekonomi gig. Ni golongan-golongan ni. Dan semakin ramailah rakyat Malaysia yang dalam kategori ini. Betul ke? Betul sangat. So SJKP ni datang tepat pada masanya. Sebenarnya dah pun lama kan. Tapi dia diwar-warkan dan dan diraikan dan diangkat kedudukannya untuk menjadi solusi untuk membantu rakyat, untuk membantu merumahkan rakyat. Macam mana kerajaan nak merumahkan rakyat? Memberi rumah secara terus kepada rakyat? Tidak. Tapi membantu rakyat itu ada akses kepada pembiayaan khusus kepada kategori rakyat Malaysia yang Ahyat sebut tadi. Kerana apa? 10 tahun yang lepas, rakyat Malaysia, cara dia nak dapat duit tu sangat berbeza dengan cara rakyat Malaysia nak dapatkan duit, income dia hari ini. Terutama setelah kita mengalami pandemik, endemik dan seterusnya. So, rakyat Malaysia dah sangat-sangat berbeza cara kegiatan ekonomi kita. Setuju ke? Setuju sangat. Maka SJKP yang terus dinaikkan peruntukan. Peruntukan ni supaya kerajaan menjamin pembiayaan jenis SJKP. Akhirnya SJKP ini kita kena apply dengan siapa? Bukan apply dengan kerajaan. Kita apply dengan bank-bank biasa. Ada bank-bank yang terlibat. Nanti kita akan tunjukkan bank-bank yang terlibat. So benda ni lah yang kita nak kena faham. SJKP ni sangat-sangat bagus, and Ahyat sangat meraihkan kerana dia dapat ditambahkan 12.8 bilion dan dia akan membantu
lebih kurang 57,000 pembeli rumah pertama. So this is fantastic. So salute to that. Okay. So yang tu perkara yang kedua. Okay. Cuma apa yang Ahyat tak setuju lah. Apa yang tak setuju. Okay ke Ahyat nak cerita? Benda yang Ahyat setuju, Ahyat tak setuju. So apa yang Ahyat tak setuju ialah sebelum ini ada skim rumah pertamaku. Skim rumah pertamaku ni khas untuk orang pembeli rumah pertama. SJKP ni memang wujud pada ketika itu. SJKP ni wujud untuk orang-orang yang tidak ada payslip dan tidak ada gaji tetap. So benda ni adalah dua peluru berbeza untuk dua masalah berbeza. Sekarang ni kerajaan dah mansuhkan SRP tu, skim rumah pertama, dan dia hanya berikan kepada SJKP. So SJKP ni antara isu-isunya ialah SJKP ni ada orang yang kata kadar yang dapat tu tinggi banding dengan rate biasa kan. Okay, fine. Nombor dua, ada yang kata dan memang benar, tempoh untuk memohon SJKP ni lama kerana dia melalui dua proses kelulusan. First, kita kena lalui proses kelulusan dengan bank itu sendiri. Then bank akan bagi kepada SJKP untuk meluluskan SJKP itu, jaminan itu. So dia dia panjang sikit lah proses dia. Dia ada proses tambahan, ada satu proses tambahan. So benda tu menyebabkan kelulusan itu mungkin lama. Okay, mungkin lama. Alright, so sepatutnya dikekalkanlah SRP tu, but okay, nak buat macam mana? At least dia dah ada SJKP di mana masih boleh dapat pembiayaan 100% atau lebih, nanti kita akan tengok. And kedua, dia akan melihat apa tahu guys, SJKP ni khas untuk rumah pertama. Okay, so mari kita tengok. SJKP ni ramai orang tak tahu. Guys, please pergi ke website SJKP, please. Tengok sendiri apa benda dalam SJKP ni. SJKP ni rupa-rupanya ada dua barang. Ada dua barang yang sangat-sangat power. Barang pertama ni namanya SJKP, Skim Jaminan Kredit Perumahan. Ya, sekali lagi saya ingatkan, orang yang tak ada payslip, orang yang tak ada gaji tetap, orang dalam gig economy, orang dalam berniaga sendiri kan, kita perlukan ada satu cara untuk kita memohon pembiayaan rumah. Inilah cara dia yang power. Okey. So SJKP ni rupa-rupanya ada barang kedua. Barang kedua yang kita nak ni iaitu SJKP Madani. SJKP Madani. Okey, jom kita cerita apa itu SJKP. SJKP ni ialah pembiayaan, had dia ialah up to 500,000. Okey, up to 500,000. Yang ni you akan dengar. Termasuk pembiayaan pokok MRTA, MRTT, LTHO which is Long Term House Owners Takaful, yuran guaman dan yuran penilaian. Yang tu boleh masuk satu kali. Wow, okay. So, tempoh pembiayaan 35 tahun. Take note because nanti Ahyat akan umumkan ada pengumuman pembiayaan 40 tahun. OMG, Masya Allah. Are you serious Ahyat? Kerajaan akhirnya nak bagi pembiayaan 40 tahun. Okey, nanti saya nak cerita kat hujung nanti. Selepas ni. Okey, sabar dulu. Okey, so dia up to 35 years and untuk rumah pertama lah of course kan. Okey, tak disebut kat sini rumah pertama but yeah. Okey, now yang kedua, SJKP Madani. SJKP Madani ni dia had pembiayaan dia rendah berbandingan yang tadi, 360,000. Tapi listen to this, termasuk apa? Termasuk apa ni dia ada tambahan. So yang tadi tu termasuk dengan 1% daripada harga rumah, MRTA, MRTT, LTHO, okay fine. Yuran guaman dan yuran penilaian sama macam tadi, tapi ada satu lagi. Ada dua lagi yang ekstra. Kos ubah suai dan pembelian perabot. Boleh masuk satu kali. Ni ramai orang tak tahu ni. Ni sahabat saya Bella Liana yang kongsi dengan saya. Tak ramai orang tahu ni benda baru. Tapi dia punya had ialah sehingga 360,000. So kita boleh membayangkan skim ini khas untuk apa? Khas untuk rumah-rumah mampu milik yang 300,000 tu. 300,000 then yang kos-kos tambahan ni kan, MRTA, MRTT atau LTHO, yuran guaman, yuran penilaian, kos ubah suai dan pembelian perabot ni boleh dikatakan maybe another 20%, maybe 60,000 extra. Itu sebabnya ada had penilaian 360,000 brothers and sisters.
So ada cerita-cerita lain lah. Jaminan pembiayaan maksimum 120% daripada harga rumah kediaman merangkumi 100% harga rumah dan maksimum 20% daripada yang lain-lain tu daripada harga rumah iaitu untuk yang lain-lain. So siapa yang bercadang nak beli rumah mampu milik ni pada harga 300,000, seriously guys, this is something that you can consider seriously kan. So terima kasih. Benda yang bagus. Tak kira bendera weh. Tak kira engkau orang undi yang mana. Yang penting kerajaan nak bagi yang terbaik kepada rakyat, betul tak? So benda yang bagus, ayat kata sangat-sangat bagus. So tahniah, benda ni akan sangat-sangat membantu. Okay? Alright. Okay, and of course the syarat-syarat tu you all boleh pergilah. You all boleh pergi tengok lah. But basically kan, syaratnya still the same. Syaratnya the same. One thing that I want to say is very very important. Tak boleh ada masalah sikris. So kita dah lihat kat sini secara jelas SJKP maksimum dia bagi Chan tidak melebihi 2 bulan masalah. Masalah tu maknanya tertunggak. Apa-apa tertunggak lah. Kad kredit kita ke, personal loan kita ke, high purchase kereta kita ke, whatever lah. Tak boleh ada lebih daripada masalah 2 bulan. So kalau tengok dalam sikris tu, kalau ada nombor yang lebih besar daripada 2, maksudnya kalau ada nombor tu maksudnya ada bulan yang kita tak bayar lah. Kalau 1 bulan tak bayar, 2 bulan tak bayar. Kalau ada nombor lebih besar daripada 2, apa nombor lebih besar daripada 2? Banyak nombor yang lebih besar daripada 2. 3, 4, 5 dan seterusnya. Confirm tak dapat lah. So apa-apa keadaan pun, you mesti jaga rekod kewangan you. Rekod kewangan you, kesucian kewangan ni you all kena jaga. Kalau nak dapat peluru yang best macam ni, SJKP, Madani lah bagai 120% pembiayaan daripada harga rumah. Wow, bunyi macam gempak. Boleh cover ubah suai, boleh cover perabot sekalipun. Yuran guaman boleh cover. Wow, memang best. Tapi kau ada 4 bulan tak bayar itu ini. Kirim salam saja kepada SJKP macam. Okey, dan tiada lain-lain rekod kredit yang negatif dalam tempoh 24 bulan. Ini lagi satu. Dia nak bagi tahu kat bawah ni, 24 bulan kau kena suci murni. Kalau adalah titik-titik yang telah dinodai tu, maknanya dalam 24 bulan tu ada satu hal, I don't know, macam sitos ke, tak settle kan, bil telefon. Itu bil telefon punya pasal lah. 100-200 ringgit punya pasal. Nama you kotor. Contoh. So benda-benda macam tu kita kena jaga. Barang baik macam ni, kalau you tak jaga kesucian kewangan, still tak dapat pun untuk manfaat kita. Okay? Alright, so settle cerita pasal SJKP. Okay, now, okay, kita cerita. Alright, now, nombor tiga, kita ada bina rumah. Cerita pasal nak membina rumah ni. So, dalam benda yang sama, dalam ikhtiar yang sama, sahabat-sahabat semua, kerajaan ada sebut nak membina rumah. This is kind of interesting. Nak bina atau nak repair rumah. Dan tak disebut berapa cost tu, berapa peruntukan tu. Okay, berapa peruntukan tu tak dicerita. Tapi nak bina dan repair rumah apa? Rumah PPRT, rumah-rumah nelayan dan rumah kampung baru Cina. Okay, maksimum RM90,000 untuk bina rumah baru. And untuk nak repair, maksimum RM20,000. So, I mean, not much detail, but I just wanted to highlight. This is one of those things that was announced in the Belanjawan 2025. Alright, now moving on. Perkara nombor 4, kita ada 20 perkara. Yang kat hujung nanti, anda akan terkejut. Ada satu, number 19, nombor 19 nanti anda akan terkejut. Kenapa ayat ulas? Okay, so perkara keempat ialah bercerita tentang apa? Bercerita tentang manusiawi. This is kind of interesting. Bila kerajaan bercerita tentang manusiawi, making housing this perumahan rakyat ni nak menjadikan dia livable. So keadaan sekarang ni tak livable ke? Okay, ada gambar. Okey, ayat tunjuk gambar ni je. Bagi mereka yang sedang menonton tak apalah. Bagi mereka yang tak menonton, yang sedang mendengar, anda boleh bayangkan tak keadaan PPR yang I don't know 10 tingkat yang padat, adakah ini livable?
Adakah ini quality of life? Dan kita kena bantu kumpulan ini, kumpulan dan lapisan masyarakat yang tidak ada daya dan kekuatan kewangan. So mereka tidak ada pilihan. So kenapa kita nak kaya? Kita nak kaya kerana kita nak pilihan, betul tak? So kalau kita kaya, kita ada pilihan. Okey, kalau kita kaya, kita ada pilihan. Betul tak? Itu sebabnya kita nak jadi kaya. So bila kita kaya, bila kita ada kekuatan ekonomi, kekuatan kewangan, kita boleh pilih nak duduk kat mana. Setuju? Nak rumah jenis apa? Setuju? Kita boleh pilih makanan apa yang kita nak suap ke anak-anak kita. Makanan-makanan yang terbaik, makanan-makanan yang bernutrisi. Kita boleh pilih sekolah-sekolah, kita boleh pilih pakaian, kita boleh pilih. Okay, so gaya hidup tu boleh pilih. Itu sebabnya kita nak kaya. So bagi satu lapisan masyarakat yang tidak ada pilihan kerana dia tidak ada daya dan kekuatan ekonomi, maka kita, mana kerajaan kena memikirkan cara untuk bantu mereka. Dan salah satunya, kalau kita lihatlah gambar ni, memang kita kena bantu mereka ini, PPR ini menjadi lebih manusiawi. I think I like that word. I think this is the first time that this word was used to explain a government initiative to make this public housing more livable. Manusiawi. Okay. So apa yang disebut tu? Dia ada beberapa perkara kalau kita tengok Okay. Nota akhir ni dia ada 8 perkara guys, 8 perkara. Dan ada perkara-perkara ni disebut berapa juta dan allocation dan sebagainya, tapi ada juga perkara-perkara ni tak menyebutnya. Okay. So 200 juta untuk selenggara, contohnya lift. PPR ni dah 20 tahun lebih kan. Okay. 100 juta untuk 48 taman awam madani. Okay. 84 juta untuk Kampung Baru Cina. Dan ada juga disebut untuk Kampung India. So tak disebutlah exactly berapa juta. 30 juta untuk program anak kita, 5 juta untuk program mal pemakanan, 5 juta untuk platform dapur digital, dan 2 lagi tak disebut peruntukannya, 180 CCTV dan panic button, and tak disebut juga peruntukan untuk membantu persatuan penduduk. So inilah dia 8 inisiatif which is very very powerful. I think in menjadikan, I don't know, Ahyat nak menggunakan perkataan ni tadi, memanusiawikan PPR. Boleh ke? Ada ke perkataan tu? Pakar-pakar bahasa jangan kecam saya. Memanusiawikan PPR. Itu dia. To make PPR livable. Okay. And to increase the higher cost of living. Higher quality of living. Okay. Now, perkara kelima. Moving on. Perkara kelima. Perkara kelima ialah yang Ahyat sebut tadi. Industri hartanah ada banyak sangat wishlist. Industri hartanah ada banyak wishlist. Inilah satu-satunya yang masuk dalam pengumuman belanjawan. Jangan sedih sangat. At least ada jugalah yang keluar. So memang ini diminta salah satu wishlist, maknanya satu harapan atau usul atau cadangan, dan kerajaan ambil, dan this is very powerful. Apa dia? Okay, kita tengok Ini adalah pelepasan cukai individu. Pelepasan cukai individu. 2 kategori ini nanti kita nak cerita. Yang nak menggalakkan pemilikan rumah pertama. So kalau kita beli rumah pertama dalam tempoh 1 Januari hingga 31 Disember 2027, ni 25, 26, 27, 3 tahun ini anda akan dapat pelepasan sehingga, ada 2 RM7,000 bagi rumah yang berharga sehingga RM500,000, dan kedua ialah RM5,000 pelepasan cukai bagi rumah kediaman berharga RM500,000 ke RM750,000. So this one was big news to me. Because apa? Okay. Apa yang Ahyat dapati bila Ahyat kajilah, apa yang Ahyat dapati, kerajaan dia nak fokus. Okay, yelah, betul lah 421 bilion tu adalah jumlah yang paling besar dalam sejarah Malaysia. Tetapi kerajaan kali ni dia nak fokus kepada apa-apa inisiatif yang betul-betul memanfaatkan rakyat. So yes, industri hartanah ada banyak permintaan dan wishlist.
Tapi bila permintaan itu nampak macam, ini nak untungkan siapa? Ni macam untungkan pemaju je. Ini macam untungkan industri je. Tidak sangat menguntungkan rakyat. Sebagai contoh, sebagai contoh macam HOC. Ada ramai yang beranggapan HOC ni atau kempen pemilikan rumah, Home Ownership Campaign. HOC ni seolah-olah macam lebih banyak, ada orang katalah, ini macam nak tolong pemaju je. Dah lah bina rumah yang rakyat tak nak beli. Ada banyak stok-stok rumah, lambakan-lambakan rumah yang tak terjual. Ini HOC ni, kerajaan umum ni nak tolong pemaju je lah. Nak clearkan stok. Ada yang beranggapan macam tu. So, apa yang saya dapati, benda-benda macam tu tak diumumkan. Tak ada dalam peruntukan, tak ada dalam pengumuman Belanjawan 2025. Tapi contohnya, kita nak bantu betul-betul, bantu rakyat tu. Engkau nak beli rumah pertama, dalam tempoh ini, dalam 3 tahun ini, bermula 1 Januari 2025 sehingga 31 Disember 2027, kita nak bagi you pelepasan cukai untuk beli rumah pertama. Of course lah, dia membantu jugalah pemaju dan sebagainya. But basically, untuk rumah up to 500,000, ada 700,000 pelepasan, dan 500,000 ke 750,000, dia pelepasan yang kurang sikit. Maknanya, dia orang ni gaji power lah ni, income power lah ni untuk memiliki rumah sekian banyak. Itulah lebih kurang ceritanya. So, habislah guys. Habislah cerita pasal hartanah. Tapi Ahyat, ini baru 5 perkara. Ahyat kata ada 20 perkara. Ada 20 perkara, maknanya ada 15 perkara lain dalam Belanjawan 2025 yang bukan dalam tajuk hartanah, tapi ada kesan, ada related, ada kaitan dengan hartanah. Takkan korang tak nak dengar ni? Jom kita dengar. Boleh tak? Adakah anda masih bersama dengan Ahyat dalam podcast ini? Thank you so much guys. So Ahyat nak berkongsi dengan anda apa yang akan berlaku dalam dunia hartanah tahun depan. Ahyat akan membongkarkan kat mana peluang-peluang, kat mana nak beli, property jenis apa, game plan atau pelaburan jenis apa yang akan ada keuntungan yang luar biasa pada tahun depan. So itu Ahyat akan kongsikan selepas break ini. So jangan ke mana-mana, jangan terlepas peluang ini. Ahyat akan membongkarkan selepas ini. Kita kembali dalam podcast Suara Hartanah episod ke-40, episod khas untuk Belanjawan 2025. Ahyat dah baca 135 muka surat ni, 295 perenggan dan 60 ikhtiar kerajaan dalam Belanjawan 2025. So anda tak payah baca. Kita just nak ulas, tapi kita ulas dengan fokus dan perspektif teropong hartanah, peluang-peluang yang ada dalam dunia hartanah. Hari ni memang paling Ahyat prepare ni. Ni kalau nak kata preparation ni, dia boleh dikatakan 3 hari 2 malam. So weekend yang lepas Belanjawan tu Ahyat memang tak ada. Jumaat malam, Sabtu siang, Sabtu malam, Ahad siang. Waktu Ahad malam tu Ahyat pun ada sharing Belanjawan 2025 ni untuk alumni pejuang-pejuang hartanah. Lepas tu Ahyat sambung lagi beberapa jam selepas itu. Selepas itu dalam hari-hari mendatang Ahyat ulas, Ahyat study lagi dan kaji lagi dan sehingga Ahyat buat sesi podcast ini. Now dah selesai bercerita tentang 3 perenggan yang khusus kepada hartanah. Now dan itu ada keluar 5 perkara yang khusus kepada hartanah, 5 perkara. Dan Ahyat hari ni dah sebut daripada awal ada 20 perkara yang nak diulas tentang hartanah. So I'm going to go through this very very quickly kerana ini adalah peluang-peluang yang ada yang anda kena lihat, dan adakah itu satu outlook, property forecast untuk peluang-peluang yang ada pada tahun 2025. Mari kita mulakan. Yang pertama, dan ini dah pergi kepada nombor 6 lah nombor 6. Tidak diumumkan dalam ikhtiar rumah, tapi diumumkan dalam ikhtiar anak muda.
So anak muda dengan orang tua itu ada ikhtiar, maknanya fokus kerajaan. Tapi dalam ikhtiar ke-48, kerajaan fokus kepada anak-anak muda. Anak-anak muda ni ada dalam satu perenggan 237, dia menyatakan tentang SJKP. Okay, fine. Kenapa tak diumumkan dalam pengumuman yang SJKP sebelum tu? Tak, dia nak kerajaan, I guess dia nak fokus, dia nak kita lihat fokus kepada anak-anak muda. So dikeluarkan pengumuman SJKP yang pada asalnya dan diletakkan dalam anak muda ini supaya kita nampak, wow, ada penghususan kepada anak-anak muda. Dan ini Ahyat sokong 100%. Kerana yang diumumkan ialah skim step up financing. Step up financing ni apa benda, sahabat-sahabat semua? Okay, macam ni. Kita ambil pembiayaan rumah. So, daripada bulan pertama kita bayar pembiayaan rumah tu, selalunya samalah bayarannya. Contohnya, untuk rumah RM500,000, kita bayar RM2,500 contoh. So, daripada bulan pertama sehinggalah bulan ke, berapa tu? 360. Bayar RM2,500 je daripada mula sampai habis. So, step up ni pula, apa maksud dia? Dalam 5 tahun yang pertama, bayaran tu sedikit. So, tahun pertama tu mungkin bayar hanya RM1,000. Tahun kedua sampai ke tahun keempat bayar RM1,500. Tahun kelima dah bayar RM2,500. Contoh. So, kenapa Ahyat rasa benda ni sangat-sangat penting? Kerana sahabat-sahabat semua, pada peringkat awal Ahyat dulu, 21 tahun yang lepas, Ahyat ambil step up financing daripada bank-bank, daripada bank. Masa itu awal-awal dulu Ahyat banyak ambil dengan public bank, dan ada juga macam CIMB, contoh, untuk membeli rumah. So bayangkan untuk orang muda, orang yang baru nak bermula hidup, baru bermula pekerjaan atau perniagaan, pada ketika itu dia tidak ada kemampuan kewangan atau kekuatan kewangan yang sangat tinggi, betul tak? Everybody starts low, starts small. But kerana kita orang muda, kita gigih berusaha, kita tidak putus asa dan kita fight, kita nak perbaiki hidup kita, maka insya-Allah kerana kerajinan kita, kesungguhan kita, kegigihan kita, maka dalam pekerjaan itu kita mungkin naik pangkat atau naik gaji dan kekuatan kewangan kita akan bertambah. But memerlukan masa, betul tak? Maybe 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Sama juga dengan perniagaan. Ahyat juga bermula kecil. Contohnya, Ahyat bermula berniaga kafe, jual nasi campur. Lepas tu pergi ke ada berniaga kantin sekolah. Naik lagi dan kita grow the business dan tutup bisnes F&B tu dan ada banyaklah bisnes lain. So as years go by, your financial strength also increases. Okay? Dan step up financing ni akan membantu sangat rakyat, terutamanya anak-anak muda. So Ahyat sangat-sangat suka. Dan in fact terbayangkan juga kenapa step up financing ni tidak menjadi satu produk wajib setiap bank yang ada kat luar sana untuk membantu rakyat dalam kategori golongan-golongan muda. Sehingga nak perlu diumumkan oleh kerajaan. Okey, bank, kau kena bantu. Melalui program SJKP, kerajaan akan allocate 5 bilion. So, I'm guessing the original 12.8 billion, so 5 billion daripada 12.8 billion itu akan allocate khas untuk step up financing anak-anak muda. Atau adakah ini bermaksud 5 billion tambahan kepada 12.8 billion tu? I don't know. Most likely dia sebahagian daripada 12.8 billion itulah. Okay. Khusus kepada orang-orang muda yang ingin memiliki rumah pertama. Skim ini menawarkan kemudahan bayaran balik pinjaman yang lebih rendah bagi tempoh 5 tahun pertama. So, salute. Yang ini Ahyat sangat-sangat sokong, because this is how I started. So, bayangkan kalau benda ni tak wujud 21 tahun yang dulu, Ahyat pun tak mampu untuk bermula, untuk mulakan langkah pertama dalam pemilikan hartanah. Ahyat pun tak mampu. So benda ni I don't know, can you sense
the tone of my voice, the excitement, the energy, the passion. Anda perasan tak Hayat sangat passionate pasal pengumuman ini, because benda ni dia macam ada sentimental value, dia ada macam kenangan indah. Dan benda yang membantu Hayat 21 tahun dulu dan sekarang ni nak diperkenalkan lagi melalui SJKP, I think this is very very good. Okay, so itu nombor 6. Nombor 7 bercerita tentang pembiayaan 40 tahun. Ada orang cakap, Hayat, tak adalah pembiayaan 40 tahun. Kan Bank Negara Malaysia dah menghentikan kegilaan pembiayaan panjang-panjang ni sampai 40 tahun lebih. Kan pada tahun 2013, tak ramai ke orang ingat, Bank Negara Malaysia stop pembiayaan yang terlalu tempoh lama tempohnya. Dan Bank Negara Malaysia kata dia stopkan pembiayaan-pembiayaan yang terlalu lama. Ni kenapa? Dua sebab. Kerana kita tidak mahu rakyat Malaysia ini terbeban dengan hutang yang terlampau besar, banyak. Dan kedua, dia nak memaksa pihak-pihak yang memberikan tawaran-tawaran pembiayaan ni supaya lebih bertanggungjawab. Dan juga rakyat yang menerima pembiayaan ni lebih bertanggungjawab. So, more responsible financing. Tapi tiba-tiba Belanjawan 2025 dah umumkan pula pembiayaan 40 tahun. Betul ke? Sabar dulu guys. Malangnya bukan untuk semua rakyat. So, Hayat dapat ni, satu ni. Dan pengumuman ni diumumkan dalam ikhtiar ke-60, which is ikhtiar terakhir. Ni dah kat hujung-hujung ni sepatutnya. Betul, muka 130 kan, ada 135 total kan. Ada total 135 muka surat dan dia fokus kepada muka surat ke 130. So ada satu sub perenggan yang menyebut LPPSA akan memperkenalkan skim pembiayaan perumahan muda untuk penjawat awam muda memohon pembiayaan perumahan sehingga 40 tahun. Wow. So pembiayaan perumahan boleh tarik sampai 40 tahun hanya untuk penjawat awam. Kalau anda bukan penjawat awam, kalau anda bukan 1.6 juta daripada penjawat awam itu, minta maaf. Kenyataan ini hanya untuk kita baca sahaja. Tapi kita tak boleh nikmati. Melainkan anda kahwin kepada penjawat awam. Atau melainkan anda belum berkahwin dan anda masih ada peluang untuk mencari penjawat awam yang full, yang bukan kontrak. So minta maaf. Tim kat belakang tabir, dia dah beruntung berkahwin dengan seorang penjawat awam. Tapi kalau dalam kontrak, tak boleh akses kepada LPPSA. So minta maaf jugalah bagi pihak kerajaan. Tak perlu pun. Okay. But basically guys, 40 tahun. So what do you guys think about this? Apa pendapat anda? Ni bagus ke tak bagus ni? So, okay, kita bayangkan penjawat awam muda. So muda ni apa? Tak disebutkan dalam ini. Tapi sebelum ini, belia dianggap 25 sehingga 40 tahun, betul tak? Tapi tak silap saya, takrifan itu dah diturunkan, betul ke? Sampai 30 tahun, am I correct? I lupa nak semak fakta ni. Okay, let's say up to 30 years old. Okay, katakan penjawat awam itu berumur 30 tahun dan dia nak memiliki rumah dia sendiri. So, apa akan jadi? Dia akan boleh akses 40 tahun. So maksimum pembiayaan dia 40 tahun sehingga umur 70 tahun. And which in commercial banks pun memang limit dia ialah 70 tahun. Itulah yang okay, so itulah yang telah berlaku pada tahun 2013 bila Bank Negara Malaysia buat polisi baru. Pembiayaan rumah hanya boleh maksimum 35 tahun atau umur 70 tahun yang mana sampai dulu. So 70 tahun sampai dulu, so maksimum ni 70 tahun saja. So dalam keadaan ini, it makes sense lah LPPSA. So this was kind of interesting dan dia menyebabkan pembiayaan. Okay, apa berlaku bila pembiayaan ditarik tempohnya? Maknanya bayaran bulanan tu akan turun. Bila bayaran bulanan itu turun, maka secara tiba-tiba kemampuan kita untuk beli rumah itu semakin meningkat. So kita kena ingat sahabat-sahabat semua, apa yang menyebabkan rumah itu mampu milik? Bukan harga rumah itu, tetapi pembiayaan kita tu. Adakah tempoh pembiayaan itu boleh dipanjangkan lagi, menyebabkan bayaran rendah dan tiba-tiba kita mampu beli rumah tu.
Atau adakah kadar keuntungan bank? Kalau untuk LPPSA dia lock kat 4%. So kalau bank, kalau dia boleh bagi lagi rendah 3% pada satu ketika OPR was at the lowest kan. So semua itu akan menentukan kemampuan kita lah. So salute to LPPSA, tahniah kepada penjawat-penjawat awam. Anda bukan sahaja dapat penyelarasan gaji dan kenaikan gaji yang baru-baru ni diumumkan, anda juga dapat akses untuk penjawat-penjawat awam muda dapat pembiayaan 40 tahun. Wow, adakah itu satu benda yang patut kita ucapkan tahniah atau takziah? Tu, apa pendapat anda? Okey, satu lagi tentang penjawat awam yang ramai orang tidak sentuh. Okey, yang ini tadi ikhtiar 60 atau perenggan 288 perenggan keempat. Tapi ni Ahir nak cerita pasal pasal perenggan yang sebelum tu, perenggan yang ke atas kotak merah tu yang Ahir bagi mereka yang sedang menonton. Okey, kerajaan akan allocate 1.8 bilion untuk bina dan selenggara dan baik pulih kuartus penjawat awam. Untuk 6 kategori ni, guru, doktor, polis, bomber, penjara dan tentera. Okey. So apa kaitan dia dengan dunia hartanah? Okey, tak ramai orang nampak benda ni ada kesan kepada dunia hartanah. Okey, kenapa? Kerana penjawat awam, okey, let's talk about this. Bila kerajaan menyediakan kuartus kerajaan untuk penjawat awam, itu adalah satu rahmat yang besar because you get access to quarters dan kos dia sangat rendah berbanding dengan rumah sama, saiz sama di kawasan yang lebih kurang sama, produk apple to apple, nak sewa pun jauh lebih tinggi daripada apa yang you bayar untuk quarters kerajaan. And kalau nak beli, ya Allah, memang harganya sangat-sangat tinggi because selalunya kuartus kerajaan ni luas, besar berbanding dengan hartanah-hartanah yang available in the market, in the open market. Okay, now apa kesannya pengumuman ini? Now kuartus kerajaan ni dia boleh menjadi satu curse. Curse ni apa dalam bahasa Melayu? Satu sumpahan kepada penjawat-penjawat awam. Kenapa? Kerana Ahir banyak sangat coaching penjawat-penjawat awam yang Ahir guna perkataan ni yang dah dalam keadaan terdesak untuk memiliki rumah sendiri. Kenapa? Kerana mereka ni dah lanjut usia. So lanjut usia ni mungkin dah masuk dalam cycle 4 or 5. Kalau dalam master plan hartanah hayat, dalam coaching master plan hartanah hayat, anda akan fahamlah apa maksud dia kan. So kitaran keempat dan kelima ni ialah masa umur 40 hingga 44 tahun. Dan kitaran kelima ni 45 hingga 49 tahun. Okey. Dah ramai dalam kategori 4, 5, 6. Okey. Dan mereka belum lagi memiliki rumah. Kenapa tidak memiliki rumah sendiri? Antara sebabnya kerana ditugaskan di merata-rata tempat di Malaysia. Of course, keadaan macam ni Ahir dapati memang sukar untuk buat keputusan memiliki hartanah sendiri. And I don't blame you. It's gonna be a very difficult life situation where you need to decide to buy property, but you know that you're gonna be everywhere. Kita akan ditugaskan di merata-rata tempat di Malaysia. Contohnya guru, contohnya doktor, kan? Kita akan ditugaskan mungkin di Temerloh, di Borneo, di mana-mana sahaja kan. Padahal kita ni asalnya Semenyih. So kita nak beli rumah kat mana? So susah nak buat keputusan itu. Dan kedua, susah nak buat keputusan kerana you dah diberikan kuartus kerajaan yang sebenarnya selesa. Dan dibandingkan dengan unit yang sama apple to apple kat luar, you tak nak pun, you tak termampu nak membayar sewanya atau nak membayar nak belinya. Tapi bila kita dah mula, alamak dah lanjut usia, dah 40-an, 50-an, aku dah nak bersara ni, aku tak ada rumah lagi. Okey, aku nak tengok, nak beli rumah. Alamak, rumah pun dah mahal. Alamak, sewa pun dah mahal. Okeylah, kena tengok rumah lah. Rumah pula pada harga yang aku mampu, kecil sangat pula. So dah tak best. Inilah kesan dia kepada hartanah. Ramai orang tak tengok. Okey, moving on kepada perkara ke-8. Pembangunan mega projek. Okey, Ayat akan pantaskan. Mega projek ni akan memberikan kesan. Okey, satu benda yang kita belajar. Kerajaan dah tak nak buat mega projek baru. Kerajaan tak nak buat mega projek baru dah. Dia nak fokus pada projek-projek yang akan berkepentingan rakyat dan projek-projek yang
menyokong kawasan perindustrian. Okay, this is very important untuk anda lihat kat mana nak invest. For me, I want to see where these mega projects are. And kedua, Ahyat nak invest untuk support these mega-mega projects and these industrial areas. So Ahyat sebagai contoh, Ahyat bagi contoh perindustrian, kawasan perindustrian Kamunting. Ahyat pernah lalu untuk tengok kawasan tu kan. Pernah lalu dah Ahyat tengok lautan motosikal untuk pekerja-pekerja kilang yang bekerja di kilang tersebut. So apa peluang yang anda nampak? Peluang dia ialah untuk merumahkan semua pekerja-pekerja itu. Bila tengok motor ni macam lautan motor ni, lautan motor. And I'm not exaggerating. So kawasan-kawasan perindustrian ni dia menjadi satu apa yang saya namakan sebagai anchor hartanah. Dia menjadi satu booster hartanah yang sangat-sangat kuat. So it's a good thing to look at these industrial areas and government nak fokus kat tempat-tempat macam ni. So I'm just going to go through this very very quickly. So setiap negeri ni diumumkan dan ini diumumkan dalam ikhtiar ke-6 pembangunan terangkum perenggan ke-62 muka surat 23 ni awal-awal dah cerita. Okey, contohnya Perak dia dah cerita, Pahang, Johor, Kelantan, Melaka, Perlis, Selangor, Kedah, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Terengganu. So macam-macam dah disebut dan juga disebut juga projek-projek mega di Borneo. Okey, so apa yang kita dapati kat tempat-tempat macam ni guys? Apa yang kita dapati kat tempat-tempat macam ni? Apa yang kita lihat? Banyak projek-projek perindustrian. Kedua, banyak mega-mega projek pembangunan jalan raya, infrastructure. So it could be jalan raya or highway or it could be rail transportation. Sebagai contoh RTS Johor Singapura, LRT Pulau Pinang. So kita dah tahu dah kat mana nak teropong tu. Kat mana nak teropong kita boleh lihat 3 jenis projek ini. Perindustrian, projek-projek jalan raya, projek-projek rail. Okay, alright. So kita boleh lihatlah peluang-peluang yang ada. Contohnya kat sini kan Kedah, Kulim High Tech Park yang akan menempatkan syarikat semiconductor seperti Infineon, pembinaan bangunan tambahan hospital Kulim untuk menyokong menyambut populasi di sana. So kita tahu tak Kulim High Tech ni kawasan yang sangat-sangat mantap untuk kita cari. So bayangkan kalau anda nak pergi ke sana untuk cari rumah-rumah untuk sewa, this place is very very good place to teropong. Okay, ada juga yang tertanya. Okay, so some of you are excited about RTS Johor Singapura and project LRT Pulau Pinang. Tapi ada juga yang tanya, dalam banyak-banyak projek ni kenapa tak nampak? Ni perkara yang seterusnya. Nombor 9, mana senarai mega projek yang sedang on? Seperti ni, MRT3, LRT3, ECRL, HSR. Okay, a quick one. I don't think HSR is gonna be announced anytime soon. So tidak masuk dalam belanjawan 2025. And belanjawan 2025 pun adalah belanjawan terakhir untuk rancangan Malaysia ke-12. So maybe HSR ni boleh masuk dalam rancangan Malaysia ke-13, 5 tahun punya belanjawan. So 2026, 27, 28, 29 and 2000 and 2030. Okay. So MRT3, LRT3, ESRL ni apa yang Ahyat anggap sebagai projek yang dah memang ongoing. So kat mana pengumumannya? Kemungkinan diumumkan dalam senarai perbelanjaan pembangunan. Okey, awal-awal tu, ni nak cerita ni. Awal-awal tu, dalam muka surat ke-22, seawal-awal tu, dah dicerita tentang anggaran perbelanjaan. So, anggaran perbelanjaan penuh ialah 421 bilion. 335 bilion tu untuk mengurus dan 86 tu ialah untuk membangunkan negara. So 86 bilion ni lah dalam 86 bilion ni lah ada allocation, pastinya ada senarai-senarai projek-projek yang mereka nak kena selesaikan. So MRT3, LRT3 dan sebagainya ada. Yes, I understand. Ada yang tanya Ahyat, well, if that's your point Ahyat, kenapa RTS yang sedang dibina pun, yang mungkin dah setahun dua nak siap ni pun, kenapa itu dimasukkan dalam senarai projek Johor? Kalau anda tengok balik dalam senarai projek Johor ada pula senarai RTS ni. So yang dijangka beroperasi pada tahun 2027. Okay, so I understand your point of view.
because I thought the same as well. Okay, kalau projek-projek macam ni pun disebut, ada juga disebut dalam ni, tapi tak disebut projek-projek ongoing juga yang lain. So ada juga yang tanya, alamak, boleh siap ke MRT 3, LRT 3? InsyaAllah it's gonna siap, HSR, and I think it's worth to look at the opportunities. Ya, Ahyat pun banyak melihat peluang-peluang yang ada di MRT 3, LRT 3, ECRL juga. Okay, so that one is just a quick one bercerita tentang mega-mega project. Okay, done. Now, Ahyat nak bercerita tentang sesuatu yang ramai orang mungkin terlepas juga. Okay, tapi sebelum itu, okay, Naman. Ni perkara ke-10. Sebelum Ahyat nak bercerita pasal benda tu, Ahyat nak cerita pasal perkara ke-10. Satu benda yang Ahyat excited ialah bila kerajaan dia bercerita tentang kerangka inisiatif baru. Kerangka inisiatif baru menceritakan tentang apa? Okay, mari kita tengok. Okay, this one is very very powerful. Dia melibatkan juga industri. Kan kita bercerita tadi tentang industrial area. So you can think about all those big industrial areas kan. Bagus tak beli hartanah kat situ? Yes, sangat-sangat bagus. Kerana kita nak merumahkan pekerja-pekerja kilang mereka. Okay, kalau lihat kat sini dalam pengumuman ikhtiar ke-17, kerangka insentif pelaburan baru. Dan kerajaan dia meletakkan berapa perkara ni? Sekejap. Okey. Dia meletakkan beberapa perkara. Yang pertama, kerajaan nak fokus kepada E&E. Itu kekuatan kita. Electronic staff ni memang kita memang dah mantap. Berdekad-dekad lamanya kita dah ada tapaknya. Contohnya di Bayan Lepas dan sebagainya kan. Okey. Lepas tu, so kat situ kita boleh teropong peluang-peluang hartanah yang ada. Kedua, AI. AI ni satu pengumuman yang besar and everybody's talking about AI. There's a lot of money going into AI and AI Malaysia ni sedang booming kerana AI. Dan salah satu benda yang sangat-sangat famous sekarang ni ialah data centers. Dan anda boleh pergi ni ke data center map dan anda boleh pergi. Dan Ahyat pun dah teropong kat mana data centers kat Malaysia. So anda pun boleh teropong mana nak merumahkan technician dia, engineer dia, pekerja dia, and the supporting businesses. Supporting business ni pun kita jangan terlepas. Yeah. Okay. Alright. So perkara ketiga, kerajaan nak fokus kepada supply chain. So supply chain ni pun, if you think about it, bila ada industri-industri besar kat satu-satu kawasan, dia ada industri-industri sokongan. And if you follow industrial property, because industrial property ni dalam setahun dua ni memang tengah booming kat Malaysia, and I predict 2025 dia akan jadi the superstar of the real estate market. So the industrial sector is booming like crazy. So kalau kita dengar launching contohnya medium industrial shop lot dekat kawasan-kawasan yang dekat dengan industri-industri berat dan industri-industri besar, memang sold out laju je nak jual hartanah-hartanah macam ni, because memang orang tahu bila ada kawasan-kawasan industri-industri berat yang memang akan sukses, dia perlu ada industri, dia perlu ada services yang menyokong industri berat ni. So nanti dia ada the medium. So tadi tu heavy industry, ni medium industry, lepas tu light industries. Lepas tu dia pun perlukan ada the commercial areas dan perlu ada kawasan perumahan yang dekat tempat tu. So benda ni adalah town planning punya view, and banyak sangat peluang kat situ. Okay, dan ada banyak lagi lah tentang perkumpulan ekonomi dan jurang ekonomi antarwilayah, itu disebutkan juga. Okay, alright. Next, macam mana kita nak teropong menggunakan belanjawan? Teropong peluang-peluang hartanah yang ada menggunakan belanjawan hartanah. And the next one is lagi sekali perkataan AI, dan ada juga perkataan IPTA. Okay. So this is kind of interesting, di bawah kecerdasan buatan. So AI ni dia ada ikhtiar khas nama dia. Nama dia. Contohnya nanti selepas ini saya akan ceritakan tentang satu lagi industri yang akan manfaat. Tapi AI ni ada 60 ikhtiar, dan salah satunya ialah hartanah, rumah tadi. Salah satunya juga ialah AI. So AI ni dia menyebut kita akan ada fakulti kecerdasan buatan pertama di Malaysia
Di mana? UTM. So kita tahu dari segi IPTA, UTM ni martabat dia lain macam tau guys. Kerana dia akan ada AI faculty. Wow. Wow ke wow sangat? Okey, tulis wow. Wow sangat. UTM. Lepas tu ada lagi empat tempat. UM akan tumpukan AI perubatan. UPM akan menubuhkan pusat teknologi dan pengurusan kriptologi Malaysia. Okey, dengan kuantum dan sebagainya. Okey, USM akan menelusuri AI semiconductor selari dengan status hub semiconductor di sana kan, di Penang. Dan UKM akan menerajui AI alih bahasa. Wow, okey. So kalau kita boleh lihat kat situ, kita boleh tengoklah teropong kat mana 5 IPTA ini, dan 5 IPTA ini dia akan menjadi anchor yang lagi mantap, lagi berat, lagi powerful, dan anda boleh bagi mereka yang nak teropong hartanah di sana. Okey. Now, perkara yang seterusnya, kalau anda ingat lagi cerita pasal pengumuman kerajaan, pengumuman pasal mega project, banyak yang kita baca mega project ni berkenaan banjir. So I know banjir ni tidaklah satu tempat yang kita nak teropong hartanah yang bagus. Tetapi sahabat-sahabat semua, kawasan-kawasan banjir dah bencana ni, dia sangat related kepada hartanah. So tadi kita nak menggunakan AI atau IPTA, peluang-peluang yang ada untuk kita teropong kat mana kita nak cari. Tapi pada masa yang sama, kita juga kena gunakan pengumuman-pengumuman macam ini untuk melihat tempat-tempat yang kita tak nak cari. Tak nak cari. Sebagai contoh, bencana banjir, tanah jerlos, tanah runtuh. Because banyak sangat dana yang pergi, especially kepada mega project, dan juga dana khas kepada membantu NADMA, agensi pengurusan bencana negara kan, and all these other issues about bencana banjir lah. So ini ada banyak, anda boleh pergi ke online untuk melihat senarai-senarai dan research yang dah dibuat untuk menunjukkan kawasan-kawasan yang selalu ada risiko banjir. Boleh tengok. Okay, alright, so kita nak tengok perkara seterusnya. Perkara seterusnya ialah, okey, yang ini I nak bagi tahu dalam banyak-banyak ikhtiar, ada 60 ikhtiar, ada satu ikhtiar yang khusus kepada satu negeri. Negeri ni macam sangat special. Dan apakah negeri itu, sahabat-sahabat semua? Negeri itu ialah negeri Johor. Siapakah warga Johor, bangsa Johor? So Johor ni, ada satu tempat yang istimewa dalam Belanjawan 2025. Kerana dalam ikhtiar 21, Zon Ekonomi Khas Johor, Singapura. To me, this is satu benda yang nak merasmikan semua pengumuman-pengumuman sebelum ni. So yes, ada banyak pengumuman tentang apa yang Ahir nak bacakan selepas ini. Tapi apa yang lebih penting ialah kita nak tahu bahawa Johor, Zon Ekonomi Khas Johor dan Singapura ini dah wujud dalam Belanjawan 2025, bermaksud akan diperuntukkan duit yang benar. So benda ni is satu benda yang besar lah. So so Januari 2024 menyaksikan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSEZ. Johor Singapore SEZ, Special Economic Zone. Okay, fine, yang tu kita dah tahu. Now, untuk menguatkan lagi, so Forest City akan jadi pulau bebas cukai. Dan sebelum tu pun dia memang dah digelarkan sebagai zon kewangan khas atau SFZ, Special Financial Zone. Okay, and then of course kita dah dengar pengumuman yang sebelum ni tentang family officers di zon kewangan khas ini di Forest City. So special for Johor, and tadi pun dalam mega project pun ada diumumkan tentang RTS, which I'm really excited about the RTS, and pastinya antara sebab-sebab
pasaran hartanah di Johor sedang menggelegak ni atas sebab-sebab pengumuman seperti ini. Okay, cool. Alright, so inilah kawasannya. Alright, so now we're moving on. Okay, ni nak teropong balik, kita nak pakai teropong balik, teropong untuk peluang-peluang hartanah. Ahyat, apa peluang yang ada dengan tahun melawat Malaysia? Okay, Ahyat nak tanya anda. Diumumkan dalam Belanjawan 2025, diumumkan pada Oktober 2024. Diumumkan visit Malaysia ya. Tahun melawat Malaysia 2026. Okay, so this is exciting. Why? Because kerajaan allocate 550 juta untuk all the perancangan, persiapan dan promosi untuk tahun melawat Malaysia 2026. And 110 juta untuk melengkapkan kawasan-kawasan pelancongan dan menyokong pencalonan UNESCO. So that one I support. So dari segi hartanah, apakah peluang yang ada? Apakah peluang yang ada dalam pengumuman ini, brothers and sisters? Bukan pengumuman, tapi pengumuman ini. Guys, apakah peluang hartanah? Of course, sektor homestay. Oh, short term rental. This is big news, brothers and sisters. 2026. Sekarang ni pun dah melonjak-lonjak. Sejak kita dah boleh merentas desa. Astagfirullah. Asyik merentas negeri. Sejak kita boleh merentas negeri, habisnya pandemik, endemik, semua orang nak keluar rumah, nak bercuti. Sekarang ni kalau anda tengok homestay yang top-top tu, berbulan lamanya dah kena apa? Dah kena booking. So brothers and sisters, benda ni akan menjadi lagi dahsyat. Bukan sahaja kita nak pelancong-pelancong daripada luar negara, tapi pelancongan domestik juga akan melonjak naik 2026. So kita akan lihat gelombang itu 2024, 2025 melonjak dan 2026 kemuncaknya. And it's going to be good for all of you in the homestay market. So this is a good time untuk mulakan, maybe end of this year. And then 2025 kita mantapkan lagi operasi dan servis kita, dapatkan review yang cantik-cantik. And then by 2026 we are prime to go big on homestay kat for the tahun melawat 2026. And related to this as well, kita juga diumumkan sebagai pengerusi ASEAN untuk tahun 2025. Now, for me, cantik tau cerita dia. Kita tengah nak umumkan benda ni hujung tahun 2024. Ni nak cerita ni, tahun depan kita jadi pengerusi ASEAN. So, there's a lot of limelight, there's a lot of highlight, spotlight kat Malaysia. There's gonna be a lot of activities, international activities I suppose here. So kita dah ada the buzz now, the buzz. Buzz ni ialah orang dah mula bercakap pasal Malaysia tahun 2025. And then boom, 2026 we hit you with visit Malaysia here. So dah cantik sangat dah ni. Macam the perfect formula. So guys, get ready short term rental, get ready rumah-rumah sewa anda bagi anda yang nak go into the market. So this is big news, cantik tu. Alright, now the final 4 or 5 pengumuman ni, pengumuman yang lebih kecil. So Ahyat rasa the next pengumuman is Tanah Wakaf. Tanah Wakaf is to me interesting announcement because dalam 60 ikhtiar, satu ikhtiar tu khusus untuk pembangunan tanah wakaf, which is ikhtiar ke-31, perenggan 157 dengan 158, muka surat 72. Now, I thought this is very powerful dan Ahyat juga sangat bukanlah sangat sentimental. It's close to me because Ahyat pun pernah dijemput oleh UDA Holdings untuk bagi talk untuk projek mereka dekat Wakaf Siti Aisyah dekat Penang. So Ahyat pun banyak belajar tentang sebenarnya kehebatan dan potensi yang sangat-sangat menakjubkan tanah wakaf ni. Tanah wakaf ni ada peluang yang luar biasa. So adalah banyak inisiatif-inisiatif kat situ and we are excited to see macam mana kita nak mengembangkan lagi potensi pembangunan tanah wakaf di Malaysia. And this is to me like one of our secret weapon yang kita belum bongkarkan lagi dan kita belum ledakkan lagi. So kalau kita dapat ledakkan tanah-tanah wakaf ni, macam mana formula nak membangunkannya? So bila kita nak membangunkan tanah wakaf ni, kita nak apa? Nak memberikan manfaat kepada
orang yang asal tu yang mewakafkan tanah tu, dan kepada keluarga yang mewarisi tanah wakaf itu yang nak menguruskannya. So manfaat itu boleh dapat kepada mereka. Dan juga bagaimana nak memberikan manfaat kepada masyarakat melalui tanah wakaf ini. So these are some of the questions yang kita kena really think about, and maybe 2025 is going to be the year. Ialah going to be tahun di mana kita melihat, kita betul-betul nampak satu framework, satu usaha dan inisiatif yang besar-besaran, yang sungguh-sungguh untuk meledakkan potensi tanah-tanah wakaf ini yang sebenar. And bayangkan dia boleh membawa hasil ekonomi yang luar biasa kepada keluarga dan bayangkan kepada masyarakat juga, dan bayangkan pahala yang boleh yang akan dapat pahala yang boleh didapati kepada orang yang mewakafkan pada asalnya. Okay, so tanah wakaf. Alright, another pengumuman yang maybe tak dianggap sangat besar, but I thought it was interesting, tentang Bandar Malaysia. Okay, first of all, ada pengumuman tentang Bandar Malaysia, tapi dia di bawah ikhtiar ke-34, which is transformasi ekonomi Bumiputera. Apa kaitan dia? Tiba-tiba ada cerita pasal bukan sangat Bandar Malaysia, tapi but for me, I rasa Bandar Malaysia masih menjadi satu nama yang tidak lekang dari belanjawan negara. Maknanya it's still important. Okay, dan pengumumannya ialah 50 ekar daripada pembangunan projek strategik Bandar Malaysia diperuntukkan sebagai tanah reserve Melayu. So I thought that was very, very interesting. Bagaimana kita nak pastikan orang Melayu, because tanah reserve Melayu hanya boleh dibeli oleh orang Melayu. So kita dapat satu jaminan bahawa orang Melayu itu tidaklah akan tersisih daripada pembangunan yang akan berlaku di Bandar Malaysia, which to me right now is that gold mine. Itu satu tanah emas yang sangat besar di middle of Greater Kuala Lumpur, if you could say that, and it's it's going to be very, very powerful there lah. Okay, so kita ada tu. Alright, so pengumuman ke-18, hospital dan PLKN. So maybe boleh teropong juga, because kerajaan juga ada meletakkan dana untuk 1.35 bilion untuk sediakan penyelenggaraan prasarana kesihatan. So you know that peranan hospital itu semakin penting, semakin besar. Can you imagine hospital kita akan perlu berkhidmat untuk lebih banyak rakyat Malaysia, because rakyat Malaysia pun populasi dia meningkat, especially kat tempat-tempat bandar ni dengan urbanisasi yang sedang meningkat juga. So kita pun boleh memahami petugas-petugas perubatan, nurse, doktor, semakin ramai, mereka tu nak duduk di mana, tuan-tuan dan puan. So kita kena bantu merumahkan petugas-petugas perubatan ini. Dan kalau kita nak lihat, another potential is pelancongan perubatan atau medical tourism. So boleh gunakan ini juga sebagai teropong anda. Boleh juga teropong-teropong PLKN dan sebagainya. Okay. Okay. Dan juga ayat sebut tadi PLKN kan, Soksha. PLKN tu kan kem-kem besar ni lah. So adakah mungkin kem-kem yang dah terbiar sekian lama tu akan hidup kembali? Itu pun ada kesan kepada hartanah. Dan ayat akan lihat akan ada mungkin some transaksi-transaksi baru, kumpulan-kumpulan tertentu akan mengambil alih kem-kem ke, I don't know. Maybe that could be a new signal kepada hartanah, because itu adalah game hartanah. Bukanlah rumah, tetapi tanah-tanah yang dijadikan kem-kem itu. Okey, pengumuman ke-19 yang saya rasa akan menjadi menarik ialah pengumuman tentang TVET. Okey, now TVET ni satu pengumuman yang saya rasa sangat-sangat penting. Bukan sangat direct kepada hartanah, tetapi dia akan melibatkan who are the future buyers of hartanah. Now, mereka inilah yang daripada golongan yang vocational ni, technical ni, mereka ada tempat yang sangat besar, sangat penting dalam masa depan Malaysia. If you really think about it, all our industries, our E&E, our AI industry, so ini adalah industri-industri yang memerlukan technical knowledge. So, apa yang saya lihat, masa depan Malaysia ni, rakyat Malaysia ni, kalau anda nak keterjaminan pendapatan, oh wow, your income security,
or maybe anda nak kekal selamat dan relevan dalam masa depan. Kan kita kadang-kadang risau kan, masa depan ni macam mana aku ada kerja lagi tak? So orang yang tak ada kerja, tak ada gaji, tak boleh nak memiliki rumah. Itu je, simple. So bagi Hayat, bila bercerita tentang TVET ni, dia merujuk kepada the future of hartanah kat Malaysia. Mereka ini adalah akan menjadi pembeli-pembeli masa depan untuk hartanah. So we have to think about how we nurture this group of Malaysians getting money from this kind of industries, dan kita boleh lihat lokasi mana pemaju pun akan mungkin mencari tanah-tanah di kawasan-kawasan perindustrian. Kita sebagai pembeli atau pelabur hartanah, anda sebagai ejen hartanah mungkin nak farming dekat area-area macam ni. Dan bahasa, kerisauan, aspirasi, impian golongan rakyat Malaysia yang dalam keadaan TVET ini, dalam kumpulan TVET ini juga adalah khusus. It's a different niche, it's a different type of people. Dan ini akan menjadi hala tuju baru untuk dunia hartanah. Terkejut tak? Terkejut tak? Benda ni pun boleh diulas dari sudut pandangan hartanah. Okey. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan, yang ini mesti korang terkejut juga. Hayat nak ulas perkara ke-20 yang melibatkan hartanah dalam pembentangan Belanjawan 2025. Ialah tentang peluang kedua. Apa kena-mengena peluang kedua, guys? Tentang golongan-golongan bankrupt. Dikabarkan, disebut dalam teks ucapan ini ada 170,000 rakyat Malaysia yang bankrupt. So pada pendapat Hayat, ini adalah satu pengumuman yang mengatakan bahawa ada peluang kedua. Okey, now macam ni. Kita kena pastikan diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal, orang yang kita kasihi jangan jadi bankrupt. Because bankrupt ni dia akan jadi penjara seumur hidup. It's one of the worst thing that can happen to you. Of course, dia adalah sinar harapan yang lain, tetapi bankrupt is something that we don't want to. We must stay away from by all means. 170,000 of rakyat Malaysia bankrupt. Dan mereka ni adalah orang-orang yang dah memang tidak boleh lagi memiliki harta, kecuali mereka ni ada satu peluang bisnes yang bagus, mereka berniaga dan cash flow sangat-sangat cantik, simpanan yang sangat-sangat besar, beli hartanah dengan cash. But kumpulan ini bila diberikan peluang kedua ni, I'm interested to know, apakah peluang kedua yang nak diberikan kepada mereka ini? Adakah mereka ni boleh selepas ini dapat akses kepada pembiayaan rumah untuk mereka memiliki rumah mereka yang pertama, untuk keluarga mereka? We need to help this kumpulan. Mereka ni pun rakyat yang perlu dibantu. Mereka telah terdedah dengan risiko kewangan yang sangat-sangat dahsyat dan menyebabkan mereka itu diisytiharkan bankrupt. So we must help them. And I'm interested to see what this dasar polisi peluang kedua is all about. Okay, so guys, begitu berakhirnya cerita kita tentang Belanjawan 2025 dengan teropong khas, teropong untuk melihat peluang-peluang hartanah yang ada. What do you guys think? Setuju ke setuju sangat? Ulasan tadi takkan pernah anda jumpa kat mana-mana. Ulasan Belanjawan 2025 khusus perspektif hartanah. So, macam guys, apa pendapat anda? Apa peluang-peluang yang ada? Apa perangkap yang ada? Adakah anda setuju ini belanjawan ini rupa-rupanya banyak peluang-peluang hartanah? Atau anda masih rasa tak banyak pun pengumuman tentang hartanah yang bermakna, yang boleh manfaat? So apa pendapat anda? Bagi pendapat anda dalam ruang komen. Hayat akan baca. Hayat amat hargai support dan sokongan anda. Please sekali lagi like, share dan komen, and hit the notification button and tekan subscribe agar anda dapat tahu video-video kami yang akan datang. Alright, so sehingga kita berjumpa dalam segmen-segmen yang akan datang, episod akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berjuang.